Tular di media sosial apabila pelakon remaja Puteri Balqis membuat pendedahan berkaitan gangguan seksual dan penderaan yang dialami oleh dia dan ibunya. Suatu pendedahan berani yang sangat mengejutkan semua pihak tentang apa yang telah dilalui oleh pelakon remaja yang sentiasa kelihatan riang sejak dari kecil itu tanpa ada yang mengetahui cerita di sebalik kehidupannya. Berikutan daripada pengakuan remaja tersebut, ramai yang memberikan kata-kata semangat dan nasihat buat mereka berdua. Namun dia dan ibunya tetap tidak dapat lari dari dihimpit pelbagai komen negatif yang seolah-olah menganggap bahawa Puteri Balqis hanya berlakon ketika menceritakan kisah pahit itu, selain dikatakan membuka aib bapanya sendiri. Apatah lagi apabila satu berita yang disiarkan mengatakan seorang bapa telah muncul membuat penafian berkaitan pengakuan sikap buruknya yang telah didedahkan oleh seorang pelakon remaja. Walau bagaimanapun, setakat ini tidak ada kesahihan bahawa pengadu yang membuat laporan tersebut adalah bapa kepada pelakon Puteri Balqis. Difahamkan, laporan itu telah dibuat di Balai Polis Bandar Baharu Kedah. Lantaran itu, ibu kepada Puteri Balqis telah memuat naik beberapa status di Instagram tentang hal tersebut dan juga luahan hatinya terhadap komen-komen negatif yang dilemparkan berikutan pengakuan anaknya beberapa hari lalu melalui temu bual di salah satu saluran YouTube. Berikut adalah antara kata-kata yang telah dimuat naik oleh ibu kepada pelakon Puteri Balqis. Sebelum sekutu-sekutu dan saudara mara anda berterusan menghina, nak siasat dan mengugut saya dan anak, saya ingatkan kembali kes-kes curi motor ketika Azizi bekerja sebagai pengawal di Sekolah Menengah Bandar Seri Damansara. Motor-motor yang telah dicuri disembunyikan dalam longkang di tepi pondok pengawal. Adakah itu bukan satu jenayah? Memaksa saya untuk berada di pondok pengawal, dilayan seperti anjing kurap, meninggalkan saya waktu malam seorang diri di pondok pengawal, tidak dibenarkan ke mana-mana, sementara Azizi dan seorang lagi pengawal menjalankan samun curi motor. Adakah itu bukan satu jenayah dan abuse? Menyamun seorang Cina di kedai makan yang meletakkan handphonenya di atas meja di area Bukit Lanjan dan masing-masing berbangga baru lepas samun orang. Adakah itu bukan satu jenayah? Ketika berniaga di Danau Kota, Azizi meminjam along dan lari. Dalam keadaan mengandung, saya terpaksa lari. Saya hanya tidur dalam kereta. Adakah itu dikira peri kemanusiaan? Ketika di Sungai Wei, Azizi memaksa saya tidur dalam satu bilik yang penuh dengan lelaki sedang menghisap ais. Sehingga saya muntah teruk kerana kesan asap ais yang terlalu banyak. Dan saya sentiasa dalam ketakutan tidak tahu ke mana arah apabila melihat salah seorang dari mereka tengah high sedang masturbate. Tidak ada tempat untuk saya mengadu waktu itu dan Azizi dengan bangga battle mabuk bersama rakan-rakannya yang lain. Itukah yang dikatakan peri kemanusiaan? Menipu kawan sendiri yang mempunyai perniagaan jual ikan dan saya terpaksa menghubunginya beberapa kali untuk memohon maaf dan berjanji akan membayar hutangnya. Adakah itu tanggungjawab? Di Prima Damansara, setiap malam Azizi mengasah samurai dengan air limau dan bila saya marah, samurai diletakkan di leher saya. Adakah itu bukan satu jenayah? Saya telah ditipu oleh Azizi dan beberapa orang tukang tarik kereta mengatakan kereta saya bakal ditarik. Mereka tahu saya tidak tahu apa-apa tentang prosedur jual beli kereta. Setelah Azizi mendapat RM5,000, mereka beramai-ramai membawa saya ke balai untuk membuat report dengan alasan kereta bakal dijual kepada orang lain. Beberapa tahun selepas itu, ketika rancangan Bersamamu disiarkan, saya dipanggil kerana kereta sambung bayar yang diletakkan atas nama saya digunakan untuk samun di sekitar Kelang. Saya diminta bertanggungjawab dalam keadaan saya sedang dihina oleh ribuan manusia seperti anda. Anak saya sewaktu perjalanan ke Johor untuk syuting, saya dipaksa untuk blowjob oleh Azizi dalam keadaan anak saya di seat belakang. Marah kerana saya menolak, Azizi masturbate dalam keadaan memandu yang sangat perlahan. Kami jijik. It was a nightmare for us. Terlalu banyak yang dipendam oleh anak saya. Bila kena pada anak netizen, kita kena fight. Bila kena pada seorang pelakon, oh, dia cuma berlakon. Adakah saya mangsa? Tidak. Adakah anak saya mangsa? Tidak. Kenapa tak buat report?
kenapa nak takut sangat? Pada setiap yang saya jelaskan dan tidak lagi saya jelaskan, Azizi tidak pernah ditangkap atau tertangkap kerana Azizi punya kroni yang ramai. Saya tidak mahu anak saya menggunakan ayat doakan kami yang baik-baik sahaja kerana anda mengungkit setiap kebaikan yang dilakukan. Itulah time sakit, time susah suruh netizen doa. Cukuplah doa kami sahaja. Kami tidak lagi memerlukan doa-doa hipokrit. Manusia terlalu kejam. Netizen setiap hari meroyan, menghina, dipanggil nasihat dan bersuara. Seorang pelakon bersuara dengan bahasa yang masih lembut dipanggil meroyan, buka aib. Di mana keadilan buat saya dan anak saya yang menderita dan berdiam diri lebih 15 tahun? Apabila netizen bersuara, kau kena diam. Adakah kami akan berterusan menjadi kambing hitam Azizi hanya kerana kami tidak ada kroni dan saya ibu bertatu? Tidak ada. Yang ada hanya resis. Kakak anak yang kuat. Pasti esok masih ada kan kakak? Kita cuba lagi. Itulah antara luahan hati ibu kepada pelakon Puteri Balqis. Semakin hari pendedahan ini semakin membuatkan ramai netizen yang ingin mengetahui kebenaran cerita dari kedua belah pihak dan diharapkan agar kita sebagai netizen berhentilah dari menulis komen yang boleh memberi tekanan kepada mana-mana pihak. Jika benar seperti yang didedahkan oleh Puteri Balqis dan ibunya, biarkan pihak polis yang membuat siasatan. Seperti kata-kata positif beberapa orang netizen, kita tidak tinggal sebumbung dengan mereka dan kita tidak mengetahui apa sebenarnya yang berlaku. Maka kita tidak boleh sewenang-wenangnya menyalahkan mana-mana pihak selagi tidak mendengar cerita kedua belah pihak.